Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and salam sejahtera. Kita berjumpa lagi untuk subtopik kita yang seterusnya bagi tajuk Pascal Principle. Okay, apa yang dikatakan Pascal Principle? Pascal Principle state that pressure exerted on a closed liquid is transmitted equally throughout the liquid. Maksudnya kita akan menggunakan tekanan yang ada di dalam suatu bekas tertutup, tekanan berdalir yang berada satu bekas tertutup untuk kita mengagihkan tekanan tersebut pada bahagian-bahagian tertentu. So, Pascal Principle, also known as the principle of the transmission of pressure in liquid. Okey. Ianya juga dikenali sebagai satu prinsip untuk memindahkan tekanan di dalam bendalir. Okey, sorry. Pascal Principle is important for the understanding of hydraulic, the study of the transfer of force through the liquid. Maksudnya Pascal Principle adalah penting dalam memahami apa yang dikatakan hidrolik. The study of transfer maksudnya bagaimana kita belajar untuk memindahkan daya melalui bendalir. Daya itu kita bekalkan menghasilkan tekanan, tekanan itu kita pindah untuk mendapatkan daya pada satu bahagian yang lain. Okey, kita ambil satu contoh yang senang. Kita ambil satu bekas. Yang satu bekas ini kita tebuk kepada beberapa bahagian. Okay. Dan apabila kita bekalkan satu daya, bukan tekanan bekalkan satu daya Newton dalam bentuk Newton, maka apa yang berlaku, daya dikenakan pada satu permukaan dengan berkeluasan A, ia akan menghasilkan tekanan. Saya tukar saya punya paparan dalam bentuk pen. So apa yang berlaku, kita bekalkan daya pada satu permukaan A, maka kita menghasilkan tekanan iaitu P, dan apa yang berlaku tadi kita tebuk lubang-lubang yang berada di sini, kesannya adalah terhasil tolakan air yang keluar, dan tolakan air yang keluar bila kita ukur P-nya adalah sama pada semua kedudukan. Okey. Ini sebagai satu contoh. Jadi daripada konsep tersebut maka kita transfer kepada konsep berkaitan hidrolik sistem. Hidrolik sistem adalah tujuannya kita mempunyai daya yang sedikit tetapi mampu mengangkat suatu objek yang besar. Okey. Sebagai contoh, di sini kita ada piston pada kedudukan 1 dan kita ada piston pada kedudukan 2. Dan apa yang kita belajar tadi, nilai tekanan di dalam bendalir adalah sama pada semua keadaan ataupun kedudukan. Dalam satu bekas yang tertutup ini, nilai tekanannya adalah sama pada semua kedudukan. Berdasarkan daripada konsep Pascal Principle, kita tahu bahawa untuk mendapatkan tekanan di sini, P adalah bersamaan F dibahagikan dengan A. Jadi, dengan nilai F yang kita berikan ataupun nilai daya pada permukaan piston ini, iaitu areanya A1, maka apa yang kita dapat adalah satu nilai tekanan. Dan nilai tekanan seperti yang kita bincangkan yang hari ini dan juga kita dah bincangkan berkaitan tekanan sebelum ini di dalam bendalir, tekanan akan kena pada semua permukaan pada nilai yang sama. Daripada sini sehinggalah sini, nampak anak panah dia pada saiz yang sama. So maksudnya menunjukkan nilai P pada keadaan yang sama. Jadi apabila kita dapatkan nilai P melalui F dibahagikan dengan A, F1 dibahagikan dengan A1,
maka kita mendapat nilai P, dan P ini kita agihkan keseluruhan bekas tertutup ini, dan akan ada nilai P menekan permukaan A. Ingat akan ada nilai P menekan permukaan A. Apabila nilai P menekan permukaan A, maka kita boleh kaitkan P bersamaan F2 dibahagikan dengan A2. Maka macam saya katakan tadi, P menekan A, maksudnya kita tahu nilai P, kita tahu nilai A, maka kita boleh dapatkan, saya tunjuk kat sini ya. Maka kita boleh dapatkan P bersamaan F2 bahagikan dengan A2. Maka F2 yang nilainya berapa yang boleh mengangkat objek ini adalah bersamaan dengan P darabkan dengan A2. Okey. Ini adalah konsep asas bagaimanakah Pascal Principle berfungsi dalam sistem hidrolik. Okey, saya dah terangkan pada awak pada bahagian ini, maka saya terangkan sedikit lagi pada penerangan yang ini. Okey, saya tukarkan pada pen kembali. Okey, sekali lagi, according to the Pascal Principle, pressure at P1, tekanan pada P1 exerted by small piston is equal to P2 exerted by big piston. Okey, maksudnya pada permukaan A1 akan memberikan tekanan, sebab kita tahu nilai F1 dan nilai F2, maka pada permukaan A2 ia akan menerima tekanan P dan kita dapat F2. Maka kita katakan di sini P bersamaan P1 bersamaan dengan P2. So apply pressure, kita tahu P bersama F1 dibahagikan dengan A1. P bersamaan F1 bahagikan dengan A1. Transmitted through the liquid and act on the base of the large piston. Maka P bersamaan dengan F2 dibahagikan dengan A2. Maksudnya apa yang kita sebutkan tadi, transmitted through the liquid and act on the base of large piston. So piston yang besar tadi, so nilai tekanan ini akan kena pada permukaan A2. Jadi kita nak dapatkan macam saya sebutkan tadi, kita nak dapatkan F2 adalah bersamaan daripada formula ini, P bersamaan F2 bahagian A2. Maka nilai F2 adalah P darabkan dengan A2. Dan kita tahu bahawa P adalah sama ya. Kita dah tadi P bersamaan P1 bersamaan dengan P2. Maka kita gantikan P ini dengan nilai F1 dibahagikan dengan A1. Maka untuk dapatkan F2 adalah bersamaan dengan F1 bahagikan dengan A1 darabkan dengan A2. For the large force push the lower upward. Okay. Ingat So apa yang berlaku daripada sini, maka kita boleh buat kesimpulan P bersamaan P1 bersamaan dengan P2. Jadi P1 adalah bersamaan F1 bahagikan dengan A1. P2 bersamaan dengan F2 bahagikan dengan A2. So output force divided by input force equal to output piston area divided by input piston area. Nampak? Ini dijadikan F1, F2, A1 divided by A2. Okay. Kita tengok contoh pada extra example 9. The figure show the simple hydraulic system. The cross-sectional area of piston X, so ini piston X, and piston Y, ini piston Y, 0.02 meter square and 1.8 meter square, respectively. If a force 40 Newton is applied to the piston X, so kita ada F1 katakan 40 Newton,
Dikenakan pada piston X, find the force exerted by piston Y on the load. Maksudnya kita nak cari berapa nilai daya yang ada pada ataupun untuk mengangkat beban Y. Okay, so macam mana kita nak selesaikan? Okay, kita baca dulu soalan. What is the suitable liquid for this simple system? Apakah bendalai yang sesuai untuk simple sistem yang mudah ini? Okay. Yang ni saya tangguhkan jawapan dia. Kita akan bincang pada bahagian yang seterusnya. Okay. Apapun, kita tengok yang ini. Solusinya kita tahu bahawa F1 dibahagikan dengan A1, F2 dibahagikan dengan A2, asalnya daripada P1 bersamaan dengan P2. Okay. Diberi maklumat F1, diberi maklumat A1 dan diberi maklumat A2, kita nak cari F2. Maka kita gantikan F1, kita gantikan A1, kita gantikan A2 yang kita nak cari F2. Menggunakan kaedah algebra, maka kita dapat nilai F2. Okey, saya ringkaskan melalui pengiraan, maka kita dapat 3,600 Newton. Maka daya yang mengangkat objek Y adalah 3,600 Newton. Dengan daya sebanyak 40 Newton, menekan dikenakan pada permukaan 0.02 meter persegi, maka menghasilkan nilai P. P ini dia akan transfer pergi di sini menghasilkan P yang sama. Maka dengan nilai P yang sama diberi tekanan pada permukaan 1.8 meter persegi, maka menghasilkan satu daya yang bernilai 3,600 Newton untuk mengangkat beban. Okey, kita pergi pada contoh yang seterusnya. Tapi sebelum itu, awak boleh rujuk pada muka surat 100 buku Engineering Science Textbook, contoh 5.8 dan contoh 5.9 untuk lebih memahami berkaitan dengan hidrolik sistem yang menggunakan prinsip Pascal Principle. Dan dalam buku textbook juga pada muka surat 101 ada practical question. Soalan dia, according to Pascal Principle, a force exerted on piston A, so ini piston A, can lift a car at piston B, so ini piston B, as shown in figure below. The diameter of piston A and B is 0.05 meter. Ingat dia bagi diameter. Okey, dia bagi diameter adalah 0.05 meter. Dan ini juga diberi diameter iaitu 0.2 meter. Diameter So ni saya tulis diameter. Diameter. Calculate the force that must be exerted on piston A to lift 15,000 Newton car. So maksudnya untuk mengangkat kereta bernilai 15 kilo Newton. So kita anggap dia sebagai FB. Sini FB. Okey, berapa nilai FA yang diperlukan pada permukaan 0.05 meter diameter. So macam mana kita nak selesaikan? Kita tahu luas bulatan adalah pi r kuasa 2. Maka kita diberi diameter, maka diameter untuk piston A adalah bersamaan dengan 0.025 meter. Dan radius. Diameter pula. Radius. So radius ataupun jari untuk diameter piston B adalah bersamaan 0.1 meter. Okey, jelas? Maka kita selesaikan. Yang pertama kita tahu bahawa PA bersamaan dengan PB. Maka
PA bersamaannya FA bahagi dengan AA bersamaan FB dibahagikan dengan AB. Maka untuk dapatkan A, kenapa kita perlu dapatkan A? Sebab kita hanya diberi nilai diameter. Maka formula yang kita pakai pi r kuasa 2. Ini pun pi r kuasa 2 R pada A. Yang ni pi r kuasa 2 R pada B. So ini jalan penyelesaian dia. Dan ini jalan penyelesaian dia. Saya gantikan, maka menggunakan persamaan algebra, kita dapat FA adalah persamaan 298.4 Newton. So kita dapat FA bersamaan 298.4 Newton untuk mengangkat beban bernilai 15 kilo Newton pada area berdiameter 0.2 meter. Okey. Soalan yang kedua, soalan ini memerlukan sedikit pemikiran. Kita hanya diberi luas permukaan di sini, daya di sini, kita ada A di sini, berapakah nilai P di sini? Dan bila ada nilai P, menekan piston ini berapa aras ketinggian air akan naik. Maka kita perlu mengaitkan beberapa maklumat yang kita telah kita belajar dalam bab ini. Baiklah, kita tengok kepada soalan. Soalannya adalah figure below shows a man of mass 70 kg. Nampak? Dia beri dalam kilogram. So kita kena tukarkan kepada unit Newton. So diberi dalam mass M. So kita kena tukar dalam Newton. Macam mana formulanya? F equal to mg equal to 70 time. Diberi tak nilai graviti? Tak ada. Maka kita guna 9.81. Okay. Kemudian the surface area of the piston is 1.5 times 10 power of minus 2 meter square. Ini adalah area. So area untuk yang ini nilainya. Calculate the height of water. Dia suruh kirakan tinggi air apa which can support his weight. Maksudnya ketinggian air ini naik untuk menampung berat orang ini yang berdiri di atas satu platform ataupun piston. Okey. Diberi ketumpatan air, ingat bila diberi saja nilai ketumpatan ada berkaitan dengan ketumpatan. Maka kita diberi maklumat M, kita ada A dan kita ada rho. Okey, macam mana kita nak selesai? Yang pertama sekali kita tahu bahawa diberi nilai dalam GC mass, okay, equal to 70 kg. So kita kena tukar kepada Newton, maka nilai kita adalah F equal to mg ni F equal to mg. Sebenarnya saya tunjukkan sebelum ni, maka nilainya untuk Newton adalah 686.7 Newton. Okay. Kemudian kita perlu dapatkan nilai P di sini. Apa maklumat kita perlukan? P equal to F dibahagikan dengan A. So F kita dah ada. A kita pun diberi maklumat. Maka nilai P yang terhasil adalah 45,780 Pascal. Maka P bersamaan dengan 45,780 Pascal. Okey. Dalam soalan ini dia nak dapatkan nilai H. Bila dia nak dapatkan nilai H, apa yang boleh kita kaitkan dalam penyelesaian ini adalah dia memberikan kita ketumpatan. Maka kita tahu bahawa tekanan dalam benda dia akan melibatkan rho, ketumpatan air, tarikan graviti dan ketinggian air itu akan naik. Maka dengan perkaitan ini, maka saya tuliskan balik formula P bersama rho GH
Yang dia nak dapatkan nilai H, maka dengan menggunakan persamaan algebra H1 persamaan P dibahagikan dengan rho G. Maka H1 adalah setinggi 4.67 meter. Untuk menampung berat lelaki ini, air ini perlu naik sehingga 4.67 meter. Ni air ni. Daripada paras ni, dia perlu naik 4.67 meter. Barulah lelaki ini berada dalam keseimbangan. Okey, faham? Okey, kita pergi kepada tajuk seterusnya, Archimedes. Saya berhenti di sini. Kita sambung pada video yang akan datang. Okey. So, terima kasih.